Hai. Anda sedang bersama saya, Chong, di TVS Director's Cut, sebuah rancangan buah bicara yang kita menampilkan mereka yang kerja di belakang maupun di depan takbir industri perfilman. Dan kali ini, kita akan menampilkan Lina Johor, seorang pengarah dan pelakon wanita yang sesungguhnya bilangan pengarah wanita di Malaysia adalah amat kurang sekali. Jadi adalah satu penghargaan apabila beliau ingin menyertai kita untuk rancangan ini. Dan kami akan membincangkan tentang industri perfilman dan kerjanya, begitu juga dengan filem yang pernah beliau arahkan, iaitu Perangsang Rentap. Jom kita berjumpa dengannya. Hai Lina. Hi, how are you? Baik, terima kasih kerana sudi menyertai kita. No worries. Good to know you. Setahu saya, Lina sebenarnya dah lama terlibat dalam industri perfilman. Hampir 30 tahun terlibat dalam industri perfilman. Industri hiburan inilah. Boleh Lina cerita secara ringkas, dari kecil lagi dah terlibat, apa yang terlibat itu? Boleh kongsikan dengan kita? Dari kecil, ini dah kira almost 30 years dalam industri. Start dengan masa Lina mula-mula mencuburi bidang ni, masa tu umur 13 tahun. Me and my twin sister, I got twin sister. Okay, ramai kenal my twin sister. Kita dapat offer untuk berlakon dalam this one drama. Cerita berkenaan dengan twin sisters. So dia punya leading character dalam tu ialah this twin sisters lah. Kita orang pula baru first time berlakon. So you know lah macam mana kan, tak ada experience masa tu, 13 tahun. Dari segi dialog pun main just buat je. Tapi okay lah, daripada situ dan kita start dengan yang lain-lain, bidang-bidang lain. Daripada berlakon tu, dan kita masuk kita ada masuk menyanyi, Asia Bagus. Lepas tu kita ada buat modeling, catwalk. Kita mengacara dalam MTV Asia. So semua bidang-bidang entertainment kita cuburi, tapi cuma maybe lain-lain bidang lah. Berlakon, menyanyi, menari, mengacara. So it's good experience lah for both of us. Baik. Wow, begitu banyak sekali pengalamannya. Hampir 30 tahun terlibat dengan pelbagai jenis bidang hiburan. Ada mengacara, ada berlakon dan last kali mengarah. Mungkin boleh cerita juga dengan kita tentang pengalaman pengarahan. Seperti filem pertama yang telah diarahkan oleh Lina, Perangsang Rentap. Itulah, Perangsang Rentap ni Lina first time mengarah. Banyaklah experience dia, good and bad kan. Menarik lah. Cumanya adalah a few things, sebab bila orang tengok macam Lina ni perempuan and baru first time mengarah, some people ada yang kita realise maybe ada yang some take advantage. Tapi kita jangan putus semangat, kita go for it, kita fokus supaya kita tak ambil yang tak berkenaan lah. So itulah cabaran yang lain adalah berkenaan dengan kalau macam kita buat projek pun, maybe some people issue maybe budgeting paling penting lah yang kita kena fokus. Sebab bila orang tengok kita first time direct, so maybe some people yang kita baru kenal dalam team yang kita ambil, yang kita tak tahu hasil kerja macam mana, kita baru first time bekerja sama. So kita kena berhati-hati lah, sebab maybe cara kerja yang lain, and bila cara kerja yang lain, dan some maybe tak boleh buat kerja sebab kita baru first time bekerja sama. So yang itu boleh main peranan dalam isu budgeting. So boleh merugikan bajet production. So kita kena berhati-hati lah. Daripada pembacaan yang saya carilah dari sumber-sumber seperti M-Star, bahawa sebenarnya proses penghasilan Perangsang Rentap ni lama. Dia ada beberapa adanya penghasilan asalnya nak menghasilkan rentap, tapi tak menjadi dan akhirnya menjadi Perangsang Rentap. Dan pelbagai dan banyak bajet yang telah digunakan. Jadi sebenarnya secara kasarnya, cerita Perangsang Rentap ni adalah satu cerita cinta tiga segi yang melibatkan jenang dan entiang. Boleh ceritakan secara kasar sebelum kita masuk segmen yang kedua? Adalah sebab dalam cerita ni hero dia jenang, heroine dia entiang.
Jenang nak sampaikan mesej kepada semua penduduk kampung. So dia ada banyak dia punya puak-puak dia kan, kampung dia, kampung panjang, rumah panjang. So dia sampaikan mesej supaya mesej yang sebenarnya sepatutnya diberikan kepada rentap, dan rentap nak sampaikan dapat diterima oleh semua, sebab masa zaman dulu mana ada social media kan. So the only way untuk sampaikan mesej, one person macam Rana kena pergi ke kampung-kampung and bawa that message. So mereka gunakan jenang lah untuk bawa the message tu rentap. So dalam perjalanan nak sampaikan message, dia pergi beberapa rumah panjang, jumpa tuai, and salah satu kampung di seberang dia terserempak dengan entiang watak heroin yang dimainkan oleh Madeline Sister. So kita bercinta tapi pada masa yang sama jenang dia tak tahu sebenarnya entiang ni sepatutnya dikahwinkan dengan ada pahlawan lain dalang kampung tu. So ada cinta tiga segi kat situ, which antagonis dia watak jambai, dia tak sukalah, maknanya ada orang cuba merampas dia punya teman wanita kan. So ada fighting sedikit dalam cerita tu. Menarik. Jadi dengan kata lain, cerita ni sebenarnya melibatkan cinta tiga segi dan juga pergaduhan dan segmen-segmen aksi yang ada dalam filem tersebut. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan Lina sebentar lagi untuk bincangkan bagaimana beliau menghasilkan sebuah filem yang berbahasa Iban sepenuhnya. Hai, selamat kembali. Untuk segmen ini, kita akan bincang dengan Lina tentang filem Berangsang Rentap. Kerana ini merupakan satu filem yang hanya dirakamkan sepenuhnya dalam bahasa Iban, jadi melibatkan pelbagai proses yang diperlukan untuk memastikan filem tersebut berkualiti. Jadi, mari kita berjumpa dengan Lina untuk bincangkan perkara ini. Hai Lina. Hai. Okey, selamat kembali. Yang untuk segmen ini kita nak tahu tentang proses penghasilan filem Berangsang Rentap. Kerana filem ini merupakan satu filem yang menampilkan wajah-wajah baru yang adanya watak-watak orang Iban dan bahasa Iban sepenuhnya. Jadi mungkin Lina yang bukan orang Iban sendiri tetapi ingin mengarahkan sebuah filem yang sepenuhnya bahasa Iban, apakah prosesnya? Boleh Lina kongsikan dengan kita? Proses dia, masa mula-mula kita plan nak buat cerita ni, kita dah sit down, kita fikir nak guna bahasa Iban ke nak gunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia kan. Tapi kita ada kita punya own team, kita sit down, fikir and berbincang, and kita decided untuk gunakan bahasa Iban lah sebab maybe kita ingat satu kelainan dan maybe penonton boleh menjiwai watak-watak yang memang sepatutnya dimainkan oleh orang Iban sendiri. So daripada situ bila kita dah decide untuk gunakan bahasa Iban, kita pula kena decide nak buat dekat mana, sama ada nak buat dekat Sarawak ataupun dekat Semenanjung. Apabila kita ambil kira kos, kita tengok maybe kita dari segi kos tu maybe kita boleh buat di Sarawak better lah, sebab Sarawak memang dah ada rumah panjang yang sedia ada, dan dia punya environment dia dah macam memang sesuai dengan filem Berangsang Rentap ni lah. Maknanya kita nak, sebab kalau dekat Semenanjung dah banyak kawasan-kawasan yang dah membangun. Dekat Sarawak dia punya banyak lagi kawasan-kawasan yang bila kita teroka, banyak kawasan-kawasan yang masih belum diusik. So natural punya surrounding tu masih ada kat sana. So boleh menampakkan nice nak ambil filem ni. Dan kita pun sit down untuk buat audition. Bila kita sit down untuk buat audition, kita advertise kat dalam newspaper untuk buat audition, dan kita pun ada panggil some of agent untuk casting agency untuk bawa masa audition tersebut lah. So during audition itulah yang kita nampak banyaklah semuanya artis-artis terlibat, semuanya orang-orang baru, talent-talent baru. Tapi sebenarnya
quite surprising sebab masa kita pergi tu kita tengok yalah talent-talent daripada Sarawak memang berbakat. Surprising Wow. lah. Ya, Memang banyak yang betul-betul berbakat and tak ada malu-malu, diorang just buat. Daripada situ kita dapatkan yang pelakon-pelakon untuk filem rentap lah. Ya, betul. Seperti Ethel, Vincent, Ruben, semua ni adalah pelakon yang mungkin dipopularkan sebahagiannya melalui filem Perang Sang Rentap. Apakah prosesnya untuk bekerjasama dengan mereka yang tak pernah berlakon tapi nak mengasah dia punya kemahiran berlakon? Itulah kemahiran berlakon tu sebab macam Lina ada dekat sana. So Lina sentiasa sebelum start pun memang kita dah buat script reading and kita bagi tahu setiap watak macam mana yang kita nak for this film. Dapatkan chemistry semua orang untuk setiap watak tu lah untuk menghidupkan this film kan. And at the same time masa shooting tu pun sebab Lina memang dekat sana. So all the time Lina akan guide diorang. So I think tak ada masalah sebab diorang pun dah memang karakter diorang yang tak ada malu. Diorang kebaikannya lah Sawakin, I think kebaikannya tak ada malu, which is good untuk untuk entertainment lah, industry. Diorang just bila kita diorang just buat ikut. So benda tu senang, easier. Cuma maybe lah ada some of the script tu yang kita kena perbetulkan. Tu yang kita guide lah all the time. Setahu saya, selain daripada lokasi yang dipilih, bahasa yang digunakan, itu juga dengan pelbagai jenis kajian yang mendalam telah dilakukan untuk memastikan fakta sejarah, kostum, pantang larang kaum Iban turut dikaji sepenuhnya sebelum menghasilkan filem. Mungkin boleh juga kongsikan dengan kita proses-proses kajian yang telah dijalankan? Memang kita punya team sebelum start tu memang kita pun dah dengar ramai yang bagi tahu memang kena betul-betul teliti untuk this movie because ini adalah pahlawan Sarawak yang disanjungi. So untuk buat tu nak ikut pada tahun zaman rentap ni pun maknanya semua perkara kostum ke rumah panjang, weapon semua kena exactly macam mana yang digunakan supaya tak ada isu. So kita kena pergi buat research dekat adat istiadat, museum dan kita ada jumpa beberapa orang yang berkait rapat dengan pahlawan rentap lah untuk dapatkan betul-betul fakta yang betul supaya kita tak ada salah. In fact, dia punya kostum pun kita ada orang-orang daripada adat istiadat museum ditunjukkan exactly macam mana lah. So kita some of the costume dengan weapon pun memang kita pakai yang sebenar daripada adat istiadat dengan museum, tapi dia bagi pinjam beberapa hari dan kita pulangkan balik supaya kita tak ada isu tak sama kan, tak nak supaya tak ada isu tak sama asal dengan yang dalam filem. So bagus jugalah. I mean kita pun rasa thankful sebab tak semua orang boleh bagi macam tu kan. And diorang bekerjasama, diorang very very supportive lah. Betul-betul. Dengan adanya penglibatan pelbagai pihak yang sudi bekerjasama dan menyumbang dalam proses ini telah menghasilkan satu filem yang menarik. Setahu saya, skor muzik filem ini juga sangat menarik dan setahu saya dalam semasa FFM yang lepas, lagunya juga telah dipersembahkan semasa FFM. Mungkin boleh ceritakan juga sebahagian tentang skor muzik dan lagu yang diadakan untuk Perang Sang Rentap? Skor muzik tu I yang nyanyi sendiri dengan malu sebenarnya. Tapi sebab macam I mention tadi, I daripada kecil pun memang involved dalam banyak competition menyanyi. Ada Asia Bagus, ada banyak lagi karaoke yang lain. So daripada situ masa kita buat filem ni kita dah memang tahu after siap filem ni kita akan buat score music. And at the same time masa shooting, watak Jambai antagonis tu dia ada mention dia pun selalu menyanyi and dia ada lagu. Dia selalulah tunjuk
dia punya lagu-lagu dia nyanyi semua. So masa tu I terfikir maybe dia boleh try nyanyi and I dengar suara dia okey ke tak untuk score music. So itulah, bila dengar, semua orang yang dengar pun semua orang macam wow, dia punya suara macam ala-ala Awi lah. So macam dia boleh tinggi punya high note kan. So daripada situ dia kata dia ada kawan juga untuk composer. Tapi yang lagu ni memang dia compose. Cuma dia ada yang kalau you realise yang bahagian ada sapek kan kat dalam tu, very nice. Kawan kepada Jambai lah. Nama dia Fin Job. Dia every time dia main sapek masa practice pun very nice. I dengar pun macam sedap sangat bunyi sapek kan. So itulah, kita pun siap filem, memang kita dapat offer untuk nyanyi untuk FFM kan. So kita siapkan satu lagu untuk soundtrack lah. So I fikir apa ni, yelah it's good untuk berduet kan. Sebab lagu filem ni pun ada berkenaan dengan cinta. So tu yang kita berduet untuk lagu berjudul Sayau. Okey lah. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar lagi dengan Lina untuk bincangkan tentang isu-isu seperti pengarah wanita. Apakah cabaran dan apakah cara-cara untuk mengasah menjadi seorang pengarah wanita yang berjaya. Stay tune di TVS Director's Cut. Hai, selamat kembali. Bersama kita adanya Lina Johor, merupakan seorang pelakon dan pengarah wanita. Sesungguhnya bilangan pengarah wanita di Malaysia adalah amat kurang sekali. Contohnya adanya Rosnani Jamil, Suhamin Baba, Tan Chui Mui dan Yasmin Ahmad. Bilangannya boleh dikira dalam tangan sahaja. Jadi Lina yang sudah lama terlibat dalam industri perhiburan sebagai pelakon dan juga merupakan seorang penulis skrip dan pengarah wanita, boleh kongsikan dengan kita apakah petua-petua untuk penonton di luar sana yang juga mungkin beraspirasi untuk menjadi seorang pengarah wanita? Petua tak adalah petua sangat, tapi untuk yalah sesiapa penonton wanita kan yang rasa nak jadi film director, drama director, I think go for it. If you have the passion kan, ada minat, go for it. Sebab sama je, I think macam kalau kita bagi contoh di sekolah pun, kalau kita fikir lelaki pun boleh dapat straight A's, perempuan pun boleh dapat straight A's. Sama juga dengan kita apply dengan film directing kan. Dia yang paling penting minat. If you have the minat, the passion, then go for it. Kita jangan limitkan kita punya potential, and kita boleh pelbagaikan industri perfilman. Kita bagi lebih menarik bila ada jantina wanita dan lelaki, tak perlu nak straight lelaki je boleh buat directing. No, sekarang ni kita dah zaman yang lebih modern, people can accept kan, perempuan sebagai leader. Maybe just go for it lah, kalau ada minat, why not? Betul, dengan adanya penyertaan ataupun adanya sumbangan daripada pihak kaum wanita, sebenarnya dia telah menyemarakkan suara-suara yang ada dalam industri perfilman dengan adanya cerita tentang wanita maupun pendapat yang daripada pihak wanita. Okey, terima kasih Lina atas perkongsian tu tadi. Saya rasa Lina juga sebenarnya terkesan oleh COVID-19 sebab COVID-19 sekarang sedang berleluasa, adanya PKP sampailah keadaan sekarang yang industri perfilman sukar untuk dilangsungkan. Bagaimana Lina untuk menghadapi keadaan seperti ini? Untuk Lina, kita kena sesuaikan diri dengan new normal kan. Normal baharu, kena biasakanlah sebab peredaran zaman sekarang ni, kita kena adapt dengan zaman di mana COVID dah wujud. So kita ambil langkah berjaga-jaga, seperti yang government suruh, kerajaan suruh, ikut SOP kan. Yang paling penting ikut SOP. Maybe dari segi
kejaya tu maybe dia berkurang kan, sebab banyak yang terhad, limited, tak boleh nak keluar. Kalau nak buat shooting pun limit pada berapa orang dalam satu team. So kadang-kadang benda-benda ni pun daripada apa yang Lina tengok, some people pun dia punya semangat pun turun sebab risau kan, bila kita keluar je takut kita bawa balik this thing dekat orang yang persekitaran kita, kat rumah ke, dekat tempat kerja ke. Tapi kepada those people yang masih bersemangat kan, just go for it lah, sebab ini memang kita punya sumber rezeki. Kita kena biasakan dengan norma baru yang lebih tu tawakal. Begitu ada semangat positif daripada Lina. Setahu saya Lina waktu ini sebenarnya tengah menulis, juga terlibat dalam proses pre-production lah untuk beberapa projek. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Sebenarnya dalam COVID-19 ini tak perlu takut pun. Maksudnya kita masih boleh menggunakan masa yang ada untuk penulisan, untuk pre-production. Boleh kongsikan dengan penonton apakah projek-projek yang sedang dilaksanakan sekarang? Macam Lina, sebab Lina pun buat skrip. Lina pun script writer. So time-time macam ni it's good untuk Lina work from home, buat dulu script and preparekan proposal. Apa-apa kita sekarang ni pun yelah semua online kan, tak perlu keluar pun. So sekarang ni Lina sedang dalam proses untuk buat Super Tally, beberapa cerita. Cerita itulah nak bagi tahu ni, takut terbocor pula rahsia. Tapi tak adalah, Lina buat cerita bukan pasal cinta, bukan pasal horror, it's something unique sikit lah, different sikit. Nantilah Lina share bila once dah ready, nanti Lina share. Baik. Kita sangat menantikan. Mungkin kita sudah sampai juga dengan penghujung program. Mungkin boleh Lina kongsikan apa yang ingin dikongsikan dengan penonton di luar sana? Okey, kepada semua penonton, jangan lupa saksikan filem Perangsang Rentap dan jangan lupa sokong filem tempatan, filem Melayu, filem Malaysia. Okey, see you soon. Bye. Terima kasih banyak. Jumpa lagi Lina. Wow, begitulah perkongsian daripada Lina Johor untuk Director's Cut TVS. Perkongsian beliau yang begitu mendalam sekali tentang petua dan apakah tips-tips untuk pengarahan, begitu juga dengan proses-proses penghasilan filemnya Perangsang Rentap. Semoga anda terhibur dan mempelajari sesuatu yang baru daripada beliau, dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Kali ini merupakan episod yang telah diterbitkan oleh Nazwan, di-host dan ditulis oleh saya, Chong, untuk TVS Director's Cut.